Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat pakcik semua. Okey, alhamdulillah kita teruskan lagi kelas mengaji tulis artikel jurnal. Okey, kita masih lagi dalam bab 2, siri yang keempat, iaitu siri yang kedua terakhir untuk literature review. So, hari ini ada lagi 12 cadangan artikel yang kita boleh terbitkan daripada literature review. Khususnya dekat sini adalah macam mana pakcik nak share, nak tunjukkan daripada jumlah research question yang ada dalam tesis ataupun dalam grant. Contoh malam ni pakcik nak tunjukkan bagaimana daripada 8 research question, okey, boleh menghasilkan sebanyak 12 artikel. Okay, daripada 8 research question boleh menghasilkan 12 artikel daripada literature review. Maksudnya hasil daripada kita review daripada kajian-kajian ataupun dokumen-dokumen yang lepas. Tiada sebarang kumpul data ataupun analisis data yang sebenar. Semuanya yang kita ambil daripada literature review. Okay, kita dah cover bagaimana nak tulis artikel daripada teori, macam mana kita keluarkan artikel daripada konsep daripada konsep akademik sampailah konsep pada industri. So hari ini kita akan cover bagaimana kita dapat menghasilkan beberapa lagi artikel, iaitu sebanyak 12 artikel. Yang untuk saya tak ingat kita sampai ke 52 malam ni, insya-Allah. So kita dapat hasilkan dah lebih pada separuh dah, maksudnya dah lebih dari 50. Macam hari tu mungkin pakcik usaha, tak adalah pakcik sebut janji akan menghasilkan, kita sama-sama kita try produce dalam 100 artikel. Ini pakcik rasa literature review pun tak habis lagi, dah 52. 2 hari lagi ada lagi satu kelas untuk literature review. Saya ingat ada kemungkinan besar kita punya total artikel yang dapat dihasilkan dari segi mengeluarkan idea, saya rasa mostly lebih daripada 100 ni. Okay, kita tengoklah nanti sampai kita dah habis kepada bab conclusion. Okay, di fasa 1, di tahap 1 ni kita nak belajar supaya bagi mereka yang mencari bagaimana keadaan nak menulis, kadang-kadang dah siap tulis dah bab 1, bab 2, research grant dah siap. So kita dapat menghasilkan beberapa artikel. So ini adalah platform dia untuk kita buka, kita buka seluas-luasnya, view seluas-luasnya bagaimana kita dapat menghasilkan beberapa artikel yang baik dalam sebuah tesis ataupun research grant. Okey, jadi kita mulakan slice by slice, iaitu kita akan mulakan satu persatu daripada ni. Okey, cuma berbeza sikit slide ni, pakcik permudahkan supaya you all faham maksud pakcik. Okey, minta maaf. Okey, jadi bagaimana pakcik highlight daripada satu research question tu, okey, kemudian jadi title. Mungkin research question kita kepada pemindahan title artikel tu pakcik ubah sikit. Okey, yalah, kadang-kadang kita tak boleh ambil 100% daripada research question kita menjadi kita punya title, jadi kita ubah sesuai sikit. Okey, jadi pakcik ada tulis kat sini kita base pada research question dan research hypothesis. Okey, bagi orang kuantitatif kadang-kadang dia menghasilkan research hypothesis, jadi dia boleh juga menghasilkan artikel jurnal berdasarkan research question. Okey, pakcik ada bagi contoh kat sini. If kalau jika research question kita ada 8, maka kita dapat keluarkan 16 artikel. Kalau kita ada 5 research hypothesis, kita boleh keluarkan 10 artikel. Macam mana boleh jadi double tu? 8 research question jadi 16 artikel. 5 research hypothesis boleh jadi 10 artikel. Okey, macam ni pakcik pecahkan. Kenapa jadi double? 8 research question jadi 16 artikel. Sebab 8 itu adalah paper yang without data, without analysis. So maksudnya artikel tu datang daripada literature review, konsep paper atau general review. Okey, 8 paper nanti bila dah ada data, nanti buat balik artikel tu. Okey, ubah sikit tajuk dengan masukkan dengan data, lebihkan bahagian metodologi dan discussion dan analisis dan discussion, kurangkan sekali literature review supaya artikel yang pertama kita keluarkan konsep paper tadi dengan ada data, nanti bila kita buat turn in tak kena 30% juga. Okey, jadi kalau macam paper yang untuk general review ni atau conceptual review ni,
kita lebihkan sikit bahagian awal, iaitu bahagian chapter 1, chapter 2. Okey, bila ada data nanti beratkan metodologi, analisis, discussion dan conclusion. Okey, jadi bila kita publish dua-dua ni, bila tag turn in mungkinlah 20% ke 18%, tapi dua-duanya lepas sebab dia kurang daripada 30%. Okey, kita go through satu persatu. So kita pergi dulu research question. Okey, bagi orang kualitatif, bagi orang kuantitatif, ada yang kajian kuantitatif dia tidak perlukan hipotesis. Contohnya dia melibatkan numerical atau statistical, tapi dia kepada bersifat deskriptif. Okey, jadi kita deskriptif maksudnya dia pakai mean, standard deviation, dia tak sampai kena testing, kena test teori ataupun test konsep. Dia tidak ada sampai menentukan examine, determine, investigation, tak ada. Dia cuma identify saja, deskriptif. Okey, baca dia sebut kan, andai kan, memandangkan tajuk simulation yang kita bincang daripada awal itu, kita try konsisten, iaitu tajuk dia adalah sustainable development, pembangunan kelestarian. Okey, pakcik andai kan tesis atau research grant itu ada 8 research question. Ada 8 pakcik sebut. Mungkin yang ni pakcik matchkan ikut artikel yang pakcik nak propose nantilah. Jadi ada 8 tu. Yang pertama pakcik tulis what a challenge and opportunity and assessing sustainable development in tourism industry. Pertama ialah kita nak kaji tentang challenge and opportunity in assessing sustainable development. Nombor 2, why is too important to implement sustainable development practice in tourism industry. So kita nak tahu the important implementation of sustainable development practice in tourism industry. Nombor 3, research question kita, what is the current impact of tourism industry on sustainable development. So kita nak tengok current impact on the tourism industry on sustainable development. Nombor 4, what a perspective and assumption embedded in the complexity paradigma on the sustainable development. So kita nak tengok perspektif, assumption, kita nak tengok perspektif dan assumptions embedded in the complexity paradigma dalam sustainable development. Okay, nombor 5, how to develop sustainable development measurement model. Okay, yang ni kita nak develop sustainable development measurement model. Okay, yang keenam, how to develop interconnected of sustainable development model. Okay, dalam kajian ni mungkin kita akan menghasilkan dua model lah. Satu measurement model, satu lagi interconnected model. Okay, nombor 7, what are the relationship between sustainable development and sustainable performance. Nak tengok hubungan antara sustainable development and sustainable performance. Dan last kali research question nombor 8, does sustainable innovation and ISO 14001 mediate or moderate the effect the sustainable development practices on sustainable performance. Jadi kita nak tengok adakah sustainable innovation dan ISO tu sebagai moderate dan sebagai mediate antara kesan dalam terhadap sustainable development practice on the sustainable performance. Jadi kita ada 8 research question. Daripada 8 research question kajian kita yang kita tulis dalam bab 1 tu, dalam bab pengenalan itu, kita dapat menghasilkan 12 artikel sesudah kita dalam proses atau dah berjaya menyiapkan bahagian 2, iaitu bahagian literature review. Siap je bahagian literature review, kita boleh hasilkan 12 artikel daripada secara directnya kita ambil daripada research question ataupun research hypothesis. Okey, untuk objektif yang terakhir tadi, yang ke-8 tadi, does sustainable innovation and ISO 40001 tu yang kata mediate dan moderate the effect of the sustainable development practice on sustainable development, sebenarnya dia akan keluarkan 5 hipotesis. Jadi idea dia, kita ada 8 research question. Research question 1 sampai research question 7. Okey, 1 hingga 7 dia keluar secara direct. Maksudnya 7 research question, 7 artikel. Tapi research question yang nombor 8 dia sebenarnya menghasilkan 5 hipotesis. Jadi 7 campur 5 jadi 12 artikel kita malam ni. Okey, kita pergi satu-satu, merujuk pada research question nombor 1 lah, ataupun secara total artikel yang ke-43.
sekejap dah kita setiap 2 hari jumpa, lepas 2 hari jumpa, so kita dah kepada artikel kita yang ke-43. Okey, supaya kita boleh tahu. Nanti lepas ni senanglah bila kita komunikasi nanti mungkin beritahu kat pakcik, okey pakcik saya nak buat artikel yang contoh macam 17, ni contoh macam 40, 43, jadi kita fahamlah you nak buat artikel yang lebih kurang macam mana. Okey, alright, so kat sini merujuk pada research question yang nombor 1 tadi, kita ubah sikit tajuk dia supaya dia bertepatan dengan artikel. Okey, so artikel yang pertama tu kita nak tengok challenge and opportunities. Okey, bila nak buat artikel, tak silap saya ini pakcik ambil direct je dari research question, tak ubah banyak. Jadi the title is what a challenge and opportunity in assessing sustainable development in tourism industry, tanda soal. Boleh ke buat tajuk tanda soal dalam artikel? Boleh. Yang ini pun unik. Kadang-kadang nombor 1, kalau saya advise, pakcik boleh advise, lihat kepada jurnal yang kita nak hantar. Kita tengok jurnal yang kita nak hantar, sama ada jurnal tersebut tengok tajuk-tajuk dalam masa setahun ramai tak, banyak tak membuat tajuk main tanda soal. Kalau banyak, maksudnya ataupun balance, banyaklah juga, ataupun moderate, jadi kita boleh pakaikan tajuk yang ada tanda soal. Macam ni, case ni, what a challenge and opportunity in assessing sustainable development in tourism industry. Tu tajuk dia yang kita ambil daripada research question kita nombor 1. Jadi outline dia start dengan introduction, kemudian kita cerita yang bahagian nombor 2 adalah sustainable development. Ceritalah apa sustainable development dalam kita punya literature review in assessing in tourism industry. Jadi nombor 2 ni, outline nombor 2 tu panjang sikit. Sustainable development assessment in tourism industry. So kita ceritalah assessment of sustainable development. Nombor 3, sebab tajuk kita tadi challenge and opportunities, kita letak challenge and opportunities. Mungkin kalau you rasa you point you banyak, kita pecahkan. Challenge 1, opportunity 1. Last sekali, biasa pakcik tulis conclusion and future agenda, kita ubah sikit lah. So kat sini pakcik tulis concluding remarks. Okey, pakcik ulang balik dia punya outline. Start dengan introduction. Nombor 2, cerita sustainable development assessment in tourism industry. Nombor 3, cerita challenge and opportunity. Dalam kes ni boleh cerita dua-dua atau pecah satu. Last sekali adalah concluding remarks. Jadi siaplah kita satu artikel berdasarkan research question. Okay, kita siap dah nombor 1. Kita pergi yang kedua pula, merujuk pada research question tadi. Okey, jadi pakcik, walaupun research question yang kat depan tadi yang 8 tu semua ada tanda soal, cuma kat artikel ni pakcik nak guna ayat penyata, jadi tak nak gunakan tanda soal. Jadi tak semestinya tajuk kita semua guna tanda soal, walaupun kita ambil daripada research question. Okey, kes yang kedua ni cerita pasal implementation. Kalau ingat tadi cerita implementation, jadi pakcik ubah je tajuk ni straightforward, tapi pakcik gunakan titik dua bertindih. Tajuk dia implementation of sustainable development practice. Pakcik ulang balik, implementation of sustainable development practices, titik dua bertindih, a review and new research path. Okay, jadi pakcik buat satu lagi artikel yang kedua berdasarkan research question, iaitu pakcik ulang balik, implementation of sustainable development practices, titik dua bertindih, a review and new research path. Okey, kita ada 5 dia punya outline. Pakcik mulakan dengan introduction. Yang kedua, cerita juga apa itu sustainable development practice and its implementation. So cerita juga berkaitan dengan practice and implementation on the sustainable development. Nombor 3, pakcik cerita method, procedure and research techniques. Nombor 4, research and discussion. Nombor 5, conclusion and future agenda. Okey, yang ini untuk makluman semua. Kalau tengok outline pakcik, kadang-kadang ada methods, kadang-kadang ada analisis, kadang-kadang ada discussion, ada conclusion. Pakcik bagi 2 solution. Okey, pertama, kebanyakan kalau dalam paper review yang ada cerita pasal method, analisis, discussion ni, biasanya literature review tu ada teknik. Biasanya teknik yang familiar pula, yang quite good number lah dari segi increase dia penggunaan dia sekarang ni adalah SLR. Bila you gunakan SLR, jadi you boleh tulis method. Jadi method apa yang you guna, kemudian bila you buat analisis SLR tu, dapatlah keluar result. Daripada analisis tu keluar result ataupun finding, kemudian kita boleh buat discussion dan conclusion. Jadi kalau you jumpa outline pakcik yang pakcik sebut metodologi tu, mungkin LR dia ada teknik. Okay, kalau tak ada teknik pun kita boleh buat.
Still beritahulah kita guna method. Method beritahulah kaedah ni menggunakan review, menggunakan advanced search, apa keyword you guna. You boleh cakap method dia. So kalau you nak cerita pasal analisis, macam mana you buat analisis, buat comparison dan sebagainya, kadang-kadang dia join together, dia kata analysis and result analysis. Analysis and result. Kadang-kadang kadang result and discussion. Pandai-pandai lah. Ini terpulang. Okay? Kalau kata orang buat general review, dia tak nak explain dia punya teknik, dia boleh straightforward je. Dia ada intro, dia ada conclusion, tengah-tengah tu literature review dia. Dia tak ada bahagian methodology ataupun discussion. Ada setengah tu, yang ni pun boleh. Intro ada, conclusion ada literature review dia sikit, kemudian terus discussion. Maksudnya discussion daripada hasil daripada interview. Ada setengah-tengah jurnal tu memang walaupun hantar konsep paper, dia request, okay, mana you punya discussion. So tak boleh tanpa di discussion. Perlu ada intro, LR, discussion dan conclusion. Jadi dia ada yang ikutlah. Ada setengah jurnal yang boleh accept, ada setengah jurnal yang tak boleh accept. Bagi saya sekarang ni ikut meter lah. Semakin tinggi jurnal tu, macam kat Elsevier tu, Sign Direct, jurnal dia bagus Q1 tu, semakin lagi sample lah, makin lagi terbuka. Tak ada method ke, tak ada discussion pun boleh accept. Tapi kalau jurnal-jurnal yang bagi saya, jurnal yang baru nak naik, jurnal-jurnal yang baru, local jurnal, kadang-kadang semua benda nak, kalau tak ada data terus kena reject artikel. Kalau tanya saya, memang artikel jurnal yang di luar sana, especially top publisher, dia boleh terima kita seadanya lah dari segi kita punya online. Tetapi dari segi konten tu sangat menjadi tuntutan. Dari segi quality citation, cara kita menulis, ada synthesize, ada criticals, you very good discussion, ada presentation, ada image yang bagus, ada table, ada figure. Tadi you tahulah macam kita nak buat comparison, contoh table kan, very complex table, nampak macam cram. Tapi macam tu lah, biasanya jurnal memang dia suka compress everything dalam satu image atau satu table supaya nampak banyak lah, nampak banyak. Sampai tu kita boleh buat sikit comparison daripada table yang kita tunjukkan. Okay, jadi paper yang kedua ni, dia punya online, ingatkan balik takut dah lupa. Online ni introduction, kemudian sustainable development practices and implementation. Nombor 3 method, procedure and research technique. Dia gabung 3 sekali, method, procedure and research technique. Nombor 4 result and discussion. Nombor 5 conclusion and future agenda. So dia ada 5 outline kat sini. Okay, so paper yang kedua malam ni, ataupun 44 judul kita dah buat sampai setakat ni lah. Okay, kita pergi pada artikel yang ketiga ataupun artikel yang ke-45 secara total. Okay, masih lagi dalam membuat tajuk, merujuk pada kita punya research question. Okay, yang ni keyword dia impact, yang kita berdasarkan research question tadi. Jadi tajuk dia The Impact of Tourism Industry on Sustainable Developments, a review and conceptualizations. Jadi artikel kita yang ketiga ni berdasarkan research question bertajuk The Impact of Tourism Industry on the Sustainable Development, a review and conceptualizations. Okay, macam mana outline dia? Kita mulakan dengan introduction, terus pada main topik kita cerita The Impact of Tourism Industry on Sustainable Developments. Nombor 3 methodology. Nombor 4 finding of the literature review. Nombor 5 discussion. Nombor 6 conclusion. Baca ulang balik. Nombor 1 introduction. Nombor 2 the impact of tourism industry on sustainable development. Nombor 3 methodology. Line yang keempat, point yang keempat, kita finding of the literature review. Nombor 5 discussion. Nombor 5 discussion. Nombor 6 adalah conclusion. Okay, kita dapat dah paper So cerita pasal the impact of the tourism industry on sustainable development, tapi kita titik tindih, kita buat a review and conceptualizations. Itulah pakcik cuba tunjukkan kepelbagaian. Kalau kita dah habis semua nanti you tengoklah balik daripada 1 hingga 45. Ada sahabat kita yang rajin, nantilah kalau kata kita dah siap semua, nanti kita plan lah macam mana Kokot nak combine ke, nak check ke. Ada mungkin antara 1 sampai 100 tu mungkin ada yang macam nampak macam overlap. Nanti kita bincang tapi kita kena go through every 2 days. Kita akan tambah lagi 10 artikel ataupun kurang lebih sikit, supaya kita dapat belajar semua angle yang dalam sekarang ni kita literature review, yang kita fully utilize on the literature review. Kita tinggal satu lagi tu mungkin lagi quite simple lah.
Sebab bagi saya output yang terakhir, maksudnya satu literature review tu yang penuh tu sebenarnya dia menghasilkan apa. Contoh dia menghasilkan research framework, full research framework. Macam mana nak buat full research framework tu jadi satu artikel. Yang tu kita akan bincang 2 hari lagi lah. Okey, artikel yang keempat. Okey. Yang ni cerita tadi kalau ingat perspektif dengan assumption. So artikel ni ini menarik lah bila saya tengok dekat Emerald. Contoh malam ni memang pakcik macam sebelum ni pakcik banyak tengok dekat Science Direct. So artikel malam ni pakcik akan bagi contohkan juga artikel ni daripada Emerald. Banyak daripada Emerald. Okey, so tajuk dia kita yang keempat malam ni ataupun yang secara 46 secara keseluruhan, how perspective and assumptions embedded in the complexity paradigm on the sustainable development. Pakcik ulang balik. How perspective and assumptions embedded in the complexity paradigm on the sustainable developments. So nampak online ni nampak macam penuh sikit dia punya online dia. Okey, pakcik memang refer satu artikel, nanti pakcik refer artikel tu, nanti you all tengok kenapa pakcik letak online ni sepanjang macam ni. Okey, kita mulakan dengan introduction, line yang pertama ataupun point yang pertama. Kita tulis introduction bla bla bla. Kemudian nombor 2 cerita assessing assumption in sustainable development research and practice. Saya ulang balik, assessing assumption in sustainable development research and practice. Nombor 3 complexity perspective on the sustainable developments. Nombor 4 an empirical investigation of sustainable developments. Point nombor 5 creating relevance and useful understand and knowledge for the sustainable development. Nombor 6 conclusion. Kat sini hujan ni, jadi pakcik tekan suara bukan marah nak bagi suara tu sampai. Okey, pakcik ulangkan balik. Artikel kita yang seterusnya adalah bertajuk how perspective and assumption embedded in the complexity paradigm on the sustainable development. So kita ada 6 outline. Kita mulakan dengan introduction. Yang kedua assessing assumption in sustainable development research and practices. Nombor 3 complexity perspective on the sustainable developments. Nombor 4 an empirical investigation of sustainable development. Nombor 5 creating relevant and useful understand and knowledge for sustainable development. Nombor 6 adalah conclusion and future agenda ataupun nak tulis conclusion sahaja. Okey, kita teruskan paper kita yang ke 1 2 3 4 5 malam ni. Okey. Okey, pakcik gunakan tanda soal kali. Maksudnya pakcik gunakan persoalan. Okey. How to develop sustainable development measurement model. Maksudnya dalam model tu ada pengukuran dia. Jadi kita nak bangunkan how to develop sustainable development measurement model. Ini comments. Memang kita gunakan literature review, ada teknik. So jadi outline dia very macam original research. Outline dia start pada introduction, kemudian ceritalah konsep of sustainable development, kemudian methodology, result, discussion, conclusion. Dia punya simple outline dia lah. So dia mulakan tadi dengan introduction, concept of the sustainable development, methodology, result, discussion and conclusion. Siaplah paper kita yang kelima yang berkaitan how to develop sustainable development measurement model. Okay, so kita pergi paper yang keenam. Okay, yang ni kita tak gunakan ayat soal lah, kita guna ayat penyata. Okay, pakcik jadikan topik ni interconnected of sustainable development model. Interconnected of sustainable development model, titik dua tindih, present debat and future agenda. Interconnected of sustainable development model, present debates and future agenda. Okay, jadi kita ada 6 outline yang berkaitan interconnected of the sustainable development model ni. So nombor 1 introduction, kemudian cerita interconnected at network level. Okay, saya ulang balik, interconnected at network level. Nombor 3 cerita method. Nombor 4 cerita defining a network oriented view of the sustainable development models. Nombor 5 nombor 4 the state of the art research on sustainable development model of the network level. Nombor 5 conclusion and future investigation guideline. Lain balik. Cik ulang balik Nombor 1 introduction, point nombor 2 interconnected at network level, nombor 3 methodology, nombor 4 defining a network oriented view
of sustainable development model. Nombor 5, the state of the art research on sustainable development model of the network level. Nombor 6, conclusion and future investigation guideline. Tu paper yang ke-6. Okay, research question yang ke-7. Okay, yang kita bincangkan yang berkaitan dengan hubungan antara sustainable development dengan sustainable performance. Jadi kita punya tajuk exploring the relationship between sustainable development and sustainable performance. Titik dua bertindih, a literature review. Okey, tajuk artikel kita ke-7 malam ni membincangkan ataupun dicadangkan tajuk dia begini, exploring the relationship between sustainable developments and sustainable performance. Titik dua bertindih, a literature review. Okey, macam mana outline dia? Mulakan dengan introduction. Nombor 2, cerita sustainable development processes. Nombor 3, cerita sustainable performance. Kita ada tadi dua kan, hubungan sustainable development dengan sustainable performance. Cerita kedua-duanya. Kemudian cerita method dulu, discussion and finding, lepas tu conclusion. Okay, baca ulang balik yang berkaitan exploring the relationship between sustainable development and sustainable performance. Titik tindih, a literature review ni mulakan dengan introduction. Yang kedua, cerita sustainable development process. Nombor 3, cerita pasal sustainable performance. Nombor 4, cerita method. Nombor 5, cerita discussion and finding ataupun finding and discussion. Nombor 6 adalah conclusion. Memang pakcik jumpa dalam tu memang finding and discussion and finding macam tak sedap lah. Patutnya biar finding dulu, finding and discussion. Okey, pakcik betulkan sikit slide lah. Nanti tak sedap pula, nanti orang kata mana dulu ni, finding dulu ke discussion dulu? Finding dulu ataupun result dulu. Okey, alright, kita dah habis dah 7 artikel daripada kita habis 7 artikel daripada 7 research question. Maksudnya yang direct. So 7 research question yang pertama kita dah keluarkan 7 artikel, sama ada dia jadi literature review ke, jadi general review ke, jadi literature review ke, jadi short communication, tak apa yang mana-mana. Tapi kita dah boleh keluarkan 7 research question, 7 artikel. Okey, untuk research question kita yang terakhir iaitu yang ke-8, dia bersifat kuantitatif sebab kita boleh keluarkan hipotesis. Ingat, satu research question boleh keluarkan 5 hipotesis. Ini bukan satu benda pelik, normal. Ada orang suka banyak, satu research question, satu hipotesis, ataupun kadang-kadang satu research question ada 10 hipotesis. Itu tak ada masalah yang mana. Ada orang suka banyak, dia ada 10 research objektif, 10 research question, 10 research hipotesis. Okey. Ada pernah guru saya beritahu, kata tak boleh, research ni kena ada seni. Kita tak boleh buat macam tu. Dia konsep dia macam piramid. Biarlah kajian kita satu objektif. Daripada satu objektif akan hasilkan 4 research question. Contoh 4 research question. Daripada 4 research question tu ada beberapa research question tu ada hipotesis. Mungkin satu research question tu boleh menghasilkan 5 hipotesis. Contoh dia. Jadi kita nampaklah dia punya, kita nampaklah spider tu, nampaklah ada perkaitan. Jadi cantiklah macam orang buat syarikat yang ataupun company dia ada VC. Mostly company ada satu VC je. Kan, company pun ada satu VC, kita yang buat research banyak objektif pula. Kan, itu contoh logic matter lah. Kalau cakap orang industri, dia kata kenapa you come out dengan banyak objektif? Biar ada satu objektif tu, nak realizekan objektif tu, dia keluarkan beberapa persoalan. Dari persoalan tu ada persoalan yang boleh diukur secara direct. Macam tadilah, satu research question boleh dapatkan satu artikel. Ada satu research question tu perlu di-quantify dalam beberapa hipotesis. Sebab tu satu research question untuk yang malam ni pakcik nak tunjukkan bagaimana satu research question boleh keluarkan 5 hipotesis. Jawab 5 hipotesis ni, maka terjawablah research question ni secara direct ataupun secara indirect. Okey. Okay, kita pergi pada research hypothesis. Okay, nombor 1, kita ni asas dia. Kalau nak faham, sebenarnya pakcik tunjukkan macam ni lah. Dalam bila sebut objektif ataupun research question yang terakhir yang ke-8 ni, dia melibatkan 4 konstruk yang besar. Okay, yang pertama kita punya topik adalah sustainable development. Pakcik letakkan sustainable development tu sebagai IV, independent variables. Kemudian DV dia adalah sustainable performance. Okay, IV dia sustainable development, dia punya DV dia sustainable performance. DV tu sustainable performance, IV tu sustainable development performance. Okay,
So ada orang kata pengganggu dia ataupun pengawal dia, penyederhanaan dia. So kita ada moderating dan mediating. So untuk moderating pakcik guna ISO 14001 dan kemudian untuk mediating kita gunakan sustainable innovations. So maksudnya sustainable development tu ada disokong oleh sustainable innovation dan ISO 40001 tu, adakah kita punya sustainable performance juga naik. Maksudnya ada dengan tambahan effort dan sokongan akan meningkatkan lagi performance dalam sustainable performance kita. Okey, jadi nak kena jelaskan tu dulu sebab nak faham ke-5 artikel tu nanti. Okey, jadi artikel yang pertama pakcik letak macam ni, the effects between sustainable development and sustainable innovation. Maksudnya hubungan ataupun efek antara IV dan mediator, perkaitan antara dua tu. Okey, sebab tu tajuk dia the effect between sustainable development and sustainable innovations. Nak tambah sikit boleh lah, in service industry, in tourism industry, tu boleh. Tapi secara asas dia tajuk ni adalah the effect between sustainable developments and sustainable innovation antara IV dan mediator. Okey, dia punya outline yang ni memang idea dia pakcik sendiri. Pakcik mengaku macam inilah artikel yang pakcik buat. Mostly pakcik hantar dekat InDesign dari segi ranking lah. Banyaknya artikel pakcik hantar dekat InDesign. Okey, bukan apa, tak tahu, mungkin topik pakcik, mungkin pakcik dah biasa jadi reviewer, dah biasa dengan chief editor dekat InDesign yang boleh terima idea. Maksudnya pakcik cuma lontar idea pun dia boleh accept, dia boleh terbitkan. Jadi pakcik dah biasa dengan InDesign. Okey, jadi outline pakcik biasa buat introduction, kemudian literature review. Kemudian pakcik suka dalam bila buat hipotesis ni, pakcik tukar nama sebab kan bila cerita hipotesis mesti ada gambar rajah, mesti ada gambar nak panah kan. Jadi pakcik tukar jadi namanya propose. Ada masa pakcik tulis propose model, adanya masa tulis propose conceptual model, adanya tulis propose conceptual review model. Kita pulanglah kan. Tapi kebanyakan pakcik tulis adalah berkaitan dengan propose model ataupun propose conceptual model. Okey, jadi kita boleh buat a propose conceptual model of sustainable development and sustainable innovations. Memanglah kajian kita jaga the effect between sustainable development dengan sustainable innovation. Tapi bila kita nak keluarkan model, kita integratekan sekali sebab tu a proposed conceptual model of sustainable development and sustainable innovation. Last sekali adalah conclusion and future agenda. Okay, daripada satu hipotesis, pakcik keluarkan satu proposed conceptual model. Intro, LR, proposed conceptual model, conclusion, 4 step. Dapat keluarkan satu hipotesis, satu artikel. Okay, kita pergi artikel yang kedua. Yang ni adalah antara IV dan DV. Okey, macam mana? Tak adalah kita gunakan the effect between, tukar-tukar sikit tajuk. So pakcik letak a review of relationship between sustainable development and sustainable performance. Sustainable performance kita punya DV, sustainable development kita punya IV. Okey, IV dan DV hubungan tu satu je, satu hipotesis saja. Kita boleh mengeluarkan satu artikel, a review a relationship between sustainable development and sustainable performance. Kita punya outline sama. Intro, LR, a proposed conceptual model ke, proposed model ke, a proposed conceptual model of sustainable development and sustainable performance. Dia dua tu lah antara IV dan DV. Kemudian conclusion and future agenda. Kalau nak tambah boleh, nak jadikan 5 outline. Intro, kemudian kita literature review, letak method. Jadi kita boleh bincang lah, bukan, walaupun kita tak collect data lagi, kita bincang apa method-method yang sesuai dalam literature review. Kajian-kajian lepas gunakan method yang bila berkaitan tentang hubungan antara keduanya. Okey, kemudian buatlah a proposed model ataupun a proposed conceptual model of sustainable development and sustainable performance. Jadi paper kedua kita tadi antara IV dan MV, mediating variables. Sekarang antara IV dan DV. Okey, paper yang ketiga adalah berkaitan antara MV. MV pula tadi IV dah pergi pada MV, IV dah pergi pada DV. Sekarang mediating variable pergi pada DV pula. Okey, artikel yang ketiga. Jadi paper yang ketiga tu saya tukar nama, saya gunakan tadi dah guna yang tadi dah mula the effect. Kemudian dia cerita nombor 2 a review a relationship between. Yang ketiga tu tukar nama sikit, saya letak the structural relationship
Yang ketiga ni tukar nama sikit, jadi the structural relationship between sustainable innovation and sustainable performance. Outline sama. Introduction, literature review, a proposed model of sustainable innovation and sustainable performance daripada MV dan EV, kemudian conclusion and future agenda. Kalau nak buat boleh kita letak metodologi, kan? Letak metodologi, tak kisah sama ada yang nak propose dulu baru letak metodologi pun boleh, ada yang nak letak metodologi dulu kat propose pun boleh. Ini ikut sekuen masing-masing. Kemudian conclusion and future agenda yang terakhir. Okey, itu paper kita yang ketiga. Okey, dua paper lagi ni adalah yang berkaitan dengan indirect. Biasa bila sebut dalam modeling, ada kajian yang boleh diukur secara direct. Ada artikel yang kadang-kadang perlunya kajian indirectnya sebab kita nak tengok perkaitan dia. Dia merentas daripada kajian satu hubungan tu. Asal usul kajian ni cuma antara IV dan DV. Okey, reason dia mungkin historical atau trend dia, tak tahulah macam mana lagi nak improve ataupun nak pastikan peningkatan kepada DV tu. IV ni penting, tapi IV tu dengan DV dia macam tu je, stagnan je. Dia dah matured kat situ, dia tak boleh grow lagi dah. Jadi kita perlukan sedikit support. Jadi ada orang uji moderating. Moderating tu penyederhanaan modelnya. Bila letak je moderating, so kita dapat tahu, okey, jadi dekat IV kita ni kita kena klasifikasi. Maksudnya, sampel kita ni kena pecah dari segi demografi. Bila kita pakai secara total kat situ ni, kalau katalah demografi ni berat daripada umur, mungkin umur yang matang akan increasekan kita punya performance. Itu contohnya lah. Dalam kes ni kita akan pakai moderating adalah ISO. Yalah, bila syarikat selama ni tak pakai ISO, bila dia pakai satu ISO, pakcik ambil contoh satu ialah 14001 ni berkaitan dengan environmental. So dengan adanya sustainable development tu, dengan ada implementation ISO 40001 tu, kita punya sustainable performance lonjak tak, boleh meningkatkan, ataupun sebaliknya. Again, kemudian kita ada buat satu lagi, mediator. Mediator ni dia sangat terkesan. Dia bukan saja terkesan dari segi kewujudan dia sebagai mediator terhadap IV dan DV, tapi sebenarnya mediator tu sendiri dia mana dapat terkesan dan memberi kesan. Maksudnya IV kita sustainable development tu boleh ada efek dengan sustainable innovation. Malah sustainable innovation sendiri boleh memberi kesan kepada sustainable performance. Jadi kat sinilah, kalau mediator dia tidak memberi gambaran relationship effects, tapi kalau consider mediating, dia sebenarnya dia terkesan dan memberi kesan. Okey, itu yang peranan orang dalam mediator. Jadi dalam kajian ini dia mengandung hubungan secara direct. Kita dah buat 3 paper direct tadi. So kita ada 2 paper indirect, satu moderator, satu mediator. Okey, mungkin pakcik letak tajuk ni in general, mungkin you boleh ubah suai tengok macam mana je jodoh-jodoh orang letak tajuk moderator dan mediator. Sebab paper tu sangat banyak di luar sana. Jadi you boleh tengokkan idea-idea tu macam mana. Nanti pergilah advanced search, type je lah mediator effect atau mediator saja, mediator atau moderator. Klik tahun 2020 atau 2021, so you akan nampak artikel-artikel yang baru yang gunakan macam mana jodoh bila buat mediating dengan moderator. Tak payahlah cari sustainable development, umum je. So bidang lain pun tak apa, kita cuma nak tengok macam ni nak buat tajuk yang bagus. Okey, kita pergi 2 paper yang terakhir tu. Okey, saya mulakan dulu dengan mediating. Okey, propose. Kita tak guna lagi tajuk ni, jadi tajuk ni kita nak guna perkataan propose. Propose mediating effects of sustainable innovation in relationship between sustainable development and sustainable performance. Dengan nak tengok kesan mediator tu, sustainable innovation terhadap perhubungan antara sustainable development and sustainable performance. Jadi kat sini pakcik keluarkan 5 outline. Mulakan dengan introduction, literature review, a proposed model sustainable development, sustainable innovation and sustainable performance. Jadi kat model tu pakcik tak sebut mediating effect, letak je ketiga construct utama tu. Jadi a proposed model of sustainable development, sustainable innovation and sustainable performance. Okey, kemudian pakcik tambah metodologi. Tak nak letak metodologi pun tak apa. So metodologi, last sekali adalah conclusion and future agenda. Okey, paper kita yang ke-11 malam ni
propose mediating effect of sustainable innovation in relationship between sustainable development and sustainable performance, introduction, literature review, propose model of sustainable development, sustainable innovation and sustainable performance, methodology, conclusion and future agenda. Okay, paper yang ke-12, paper yang terakhir kita malam ni, dan juga secara totalnya kita dah kepada tajuk kebilangan 54. Okay, jadi tajuk dia adalah masih lagi pakcik kekalkan. You all nak pakai boleh, tak nak pakai tak apa, nak ubah suai macam pakcik sebutkan tadi. So title dia, kita sekarang pada niche kita adalah moderating. So pakcik letak tajuk dia propose moderating effects. Apa moderating effect kita dari ISO kan? Propose moderating effects of ISO 14001 in relationship between sustainable development and sustainable performance. Outline ni sama. Saya mulakan dengan introduction, kemudian literature review, a proposed model of sustainable development, ISO 14001 and sustainable performance. Kemudian nak letak metodologi boleh, tak nak letak metodologi pun tak apa. The last one is conclusion and future agenda. Okay, kita dah habis dah 12 paper kan. Pakcik recall balik lah kan. So kita ada 8 research question tadi dapat menghasilkan 12 artikel Daripada 8 research question kita tadi, kita dapat menghasilkan 12 artikel 1 hingga 7 secara direct. Dan research question nombor 8 kita tu melibatkan adanya keperluan nak testing, perlunya adanya research question. Jadi yang ke-8 tu mengeluarkan 5 research hipotesis dan secara total kita ada 12 artikel. Okey, kita mula-mula tadi. Ni rumusan lah kan. Yang pertama tadi kita nak tengok challenge and opportunity. Itu tema dia. Jadi tajuk dia research question dia, what a challenge and opportunity in assessing sustainable development in tourism industry. Yang kedua, why is too important to implement sustainable development practice in tourism industry. Keyword dia important to implement. Sebab tu tadi tajuk pagi start implement, tak gunakan ayat soal. Yang ketiga adalah what is the current impact of tourism industry on the sustainable development. Tengok current impact and on tourism industry bila kita gunakan sustainable development. Nombor 4, what a perspective and assumption embedded in complexity paradigm on the sustainable development. Kita buat satu artikel. How to develop sustainable development measurement model. Ini dah research question. Ini juga tajuk artikel kita buat tadi. How to develop interconnected of sustainable development model. So tadi kita buat interconnected of sustainable model. Kemudian what the relationship between sustainable development and sustainable performance. Dan last sekali, does sustainable innovation and ISO 40001 as a mediator or moderator the effect of the sustainable development practices on sustainable performance. Kat sini kita hasilkan 5 artikel. So secara total 12 artikel kita malam ni. Alhamdulillah. Okay, kalau orang tanya ataupun kita nak share, bila dah sekarang ni semakin longgar kita punya PKP kan, kita dah boleh rentas negeri, seronok dah, pakcik pun seronok, dah susun dah plan dengan family nak ke mana. Jadi dalam kes ni kita boleh tulis artikel berdasarkan research question. Okay, memang ada benda yang bila kita share dekat public, dekat Facebook, ialah pakcik kan, pakcik je under construction. Jadi bila kita ingin membantu nak bagi tema, ataupun bila orang nak buat artikel tak ada tajuk, ni biasa ni, bukan seorang dua, banyak. Bila nak buat artikel, nak pergi conference tak ada tajuk, kemudian tak ada outline. Jadi pakcik nak bantu benda ni. Okey, nampak macam mudah. Okey, nak menyiapkan, nak jadikan 12 artikel ni menyelongkar, kita kata. Okey, menyelongkar tu bukan senang, bukan kita terus petik je. Kita kena buka, kita kena baca. Berat ni outline dia, tak payahlah kan, susah dia nak faham. Cari. Kadang-kadang nak menghasilkan ni bukan kita tengok paper sustainable pun, tengok paper lain, kemudian kita ubah suai supaya nak jadikan satu flow supaya semua orang akan dapat. Betapa seronoknya pakcik bila sedikit ilmu yang pakcik kongsi ni korang boleh apply lagi, korang boleh terbit, submit. Seronok, maksudnya benda tu berjaya, yang mana bukanlah kita sebenarnya nak semua orang ikut macam pakcik, tak. Okey, pakcik pun bukan seorang role model yang you patut ikut sekarang ni.
memang passionate pakcik sekarang bukan untuk individual. Pakcik tak tulis artikel banyak dah sekarang. Pakcik tak tulis research grant banyak sangat dah. Okey. Pakcik sendiri pun kalau konsultan pun tak buat banyak dah. So pakcik ada team pakcik, ada yang baru newcomer kita pasing-pasing. Kalau kata student saya buat artikel, kita guide dia. Kalau research grant pun bagi kawan-kawan yang lead. So mungkin zaman pakcik untuk jadi leader tu dah tak ada dah. Okey. Sebab tu pakcik rasa berminat untuk berkongsi ilmu, dan saya yakin mungkin sedikit kelebihan pakcik. Pakcik mungkin jenis orang yang suka explore untuk first layer. Okey, pakcik cuma nak tunjulkan supaya you boleh, oh benda ni boleh apply. Jadi you apply dan you ubah soal lah, adapt lah ikut bidang masing-masing. Pakcik cuma jadi pencetus kepada nak menggalakkan orang. Itu saja. Yang selebihnya saya yakin pakcik tahu you all buat lebih baik daripada pakcik sebenarnya. Dapat menghasilkan artikel yang more berkualiti, dapat terbit artikel-artikel jurnal dari 1 ke 2, lepas kedua, ketiga sampai beratus-ratus. Saya yakin benda tu kita boleh buat semua. Sebab konsep berkarya dan menulis ni bukan untuk kita kepuasan satu hari, tak. Dia untuk generasi yang akan datang. Malah kepuasan itu bila orang baca, orang faham, orang boleh cite, akan meningkatkan kita punya keseronokan lah. Bila menulis tu kena sebut dekat keseronokan tu supaya dia membina untuk penulisan kita. Okey, malah dihargai dan sebagainya. Malah kita seronok lah bidang kita tu boleh dikongsi-kongsi oleh orang-orang lain. Okey, itu saja perkongsian pakcik malam ni untuk 12 artikel berdasarkan research question dan hipotesis. Semoga dia menjadi pencambahan idea, menambahkan kesungguhan untuk menulis, menimbulkan kesemangat positif. Okey, tak hiraukan perkara yang negatif, kita buat dan buat supaya dari segi apa yang kita tulis dalam tesis, apa yang kita tulis dalam research grant, sebenarnya kita terjemahkan dalam penulisan artikel supaya orang baca. Okey, apa yang kita tulis, apa yang kita study, apa yang kita buat research, kita discuss, kita review, kita analyse, benda tu dapat digeneralisasikan, boleh digenerate untuk pengetahuan orang lain juga. Okey, terima kasih banyak kerana mendengar untuk slot ni. Mohon maaf atas segala sebutan, mungkin English saya terpleot ke, okey, tersalah sebutan dan sebagainya, ataupun menyebut tertinggal mungkin baca lain, tengok slide lain, mungkin sebut lain. Saya mohon maaf atas segala kesilapan kekurangan itu. Semoga dia terus menjadi manfaat untuk pakcik dan you all semua. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.